A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada pagi ini insya-Allah jadi ustaz namakan pembentangan ustaz pada trademark lah. Namanya seminar, iaitu 10 minit ajar. InsyaAllah dalam 10 minit ini ustaz akan mengajarkan tentang tajuk kewajipan memelihara kehormatan diri. Jadi ustaz harap semua pelajar, semua anak-anak semua dapat mengikuti seminar ni dengan baik insya-Allah, dan akan ada sedikit latihannya. Lihat pada muka surat yang ke-43, iaitu 124.1, iaitu membaca ayat dengan betul, lancar dan juga bertajwid. Jadi setiap pelajar dikehendaki membaca ayat daripada surah An-Nur, iaitu 30 hingga 31 dengan lancar dan juga bertajwid. Dan juga perlu memahami akad maksudnya, maksud daripada ayat-ayat yang dibaca dan juga yang sebenarnya ia terdapat di dalam buku teks lah. Boleh rujuk buku teks kerana ini semua ustaz ambil daripada buku teks lah. Cuma ustaz nak merujuk kepada prisma ilmu, iaitu Rasulullah SAW berpesan agar kita menunaikan beberapa hak ketika duduk di pinggir jalan. Ini sebagai tambahan. Maksudnya kalau pelajar bila berada di pinggir jalan, bila berada di tepi jalan, maka pelajar ataupun anak-anak semua mestilah menjaga beberapa perkara penting supaya anak-anak semua mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Taala. Yang pertama ialah menundukkan pandangan. Nanti Ustaz terangkan apakah yang dimaksudkan dengan menundukkan pandangan. Yang kedua ialah mengelakkan gangguan. Yang ketiga ialah menjawab salam. Yang keempat amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini adalah mafhum daripada hadis. Muka surat yang ke-44. Seterusnya masih lagi dalam terjemahan ayat. Cuma ustaz nak merujuk lagi sekali kepada bahagian prisma ilmu, iaitu golongan yang mahram. Mahram di sini maksudnya ialah golongan yang haram dikahwini, disebabkan oleh beberapa sebab lah. Cuma mahram di sini maksudnya ialah golongan yang haram dikahwini dan juga golongan yang tidak mengapa jika seorang wanita itu membuka, contohnya buka tudung. Kalau orang lain tak boleh, tapi ada beberapa golongan yang mana dibenarkan oleh Islam untuk perempuan untuk tidak untuk membuka rambut atau membuka tudung lah. Macam tu. Ini pada muka surat 45. Pertama ialah bapa kandung, yang kedua datuk. Datuk. Yang ketiga ialah bapa menantu. Bapa kepada menantu. Bapa mertua lah maksud di sini. Yang keempat ialah anak dan cucu lelaki. Yang kelima menantu lelaki. Yang keenam ialah anak tiri. Anak tiri maksudnya ialah anak contohnya seorang perempuan mempunyai anak tiri, maka pun tidak mengapa, sebab haram di sini ialah haram selama-lamanya. Anak tiri ni maksudnya kalau kita kahwin dengan seorang lelaki dan lelaki itu mempunyai anak. Jadi anak tersebut diharamkan contohnya kalau anda kata kita dalam satu masa telah bercerai dengan ataupun suami kita meninggal dunia. Jadi anak tiri kita tu tidak boleh berkahwin dengan kita kerana ini masalah ataupun dipanggil kerana perkahwinan, persemendaan lah.
7 adik-beradik lelaki, yang ke-8 anak saudara, yang ke-9 ialah anak lelaki susuan. Bapa susuan, saudara susuan, bapa saudara susuan dan anak saudara susuan. Yang mana yang berkait tentang susuannya semua adalah mahram bagi perempuan. Okay. Seterusnya sedikit daripada kandungan ataupun terjemahan daripada atau tafsir terjemahan daripada ayat. Cuma masih lagi kita lihat pada prisma ilmu, iaitu yang pertama menghindarkan manusia daripada, kenapa Allah Ta'ala, apakah tujuan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pertama ialah menghindarkan manusia daripada keburukan dan dosa. Kenapa Allah Ta'ala melarang pada manusia bercampur dengan lelaki perempuan tanpa batasan ataupun membuka aurat dan lain-lain? Kerana nak jaga manusia daripada atau mengelakkan manusia daripada melakukan keburukan dan juga dosa. Yang kedua ialah meningkatkan syiar Islam, menutup aurat dan lain-lain, itu semua adalah merupakan syiar Islam yang dituntut oleh Islam, dan ianya merupakan salah satu daripada alamat syiar ni, ialah alamat daripada Islam. Orang kena Islam ni macam mana, macam tu. Itu maksudnya. Contohnya, orang Islam ni menutup aurat, orang Islam ni menjaga pandangan dan lain-lain. Yang ketiga ialah mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Okey, kita lihat apakah perintah Allah dalam ayat yang ke-30 dan juga 31. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Bagaimana tunduk pandangan? Adakah jalan tu tunduk ke atau macam mana? Kita lihat nanti. Yang kedua, memelihara kehormatan diri. Yang ketiga ialah menutup aurat. Yang keempat, bertaubat. Yang pertama ialah menundukkan pandangan, iaitu Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya supaya menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram. Yang kedua, pandangan mata yang menyalahi syarak akan menjerumuskan kepada keburukan seperti zina. Baik itulah Islam cukup menjaga umatnya supaya menjaga pandangan, tundukkan pandangan bila melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Okey. Antara panduan, bagaimana cara saya hendak menundukkan pandangan? Mungkin anda semua bertanya, bagaimanakah cara saya hendak menundukkan pandangan? Iaitu antaranya adalah antara panduan menundukkan pandangan termasuklah pertama, sentiasa mengingati Allah dengan berzikir. Dengan banyakkan berzikir, jadi kita rasa malu dengan Allah, jadi kita tundukkan pandangan. Yang kedua, menghindari tempat maksiat. Dah tahu tempat itu penuh dengan maksiat, jangan kita dekati. Yang ketiga, segera mengalihkan pandangan jika terlihat perkara-perkara maksiat. Yang keempat, memilih untuk melihat bahan-bahan yang baik dan bermanfaat. Kita pilih sahaja bahan-bahan yang bermanfaat untuk kita lihat. Benda tak bermanfaat, tak payah tengoklah. Yang kelima ialah memperbanyakkan amalan berpuasa, kerana puasa ini pertama, selain daripada mendapat pahala, bahkan juga dapat menjaga kita daripada melihat benda-benda yang diharamkan oleh syarak. Itu yang 5 cara bagaimana saya hendak menundukkan pandangan. Bukan maksudnya tunduk semata-mata, tidak. Okey, bagaimana cara hendak memelihara kehormatan diri? Iaitu mengelakkan daripada berzina, berpakaian yang menepati kehendak syarak, tidak terlalu ketat. Contohnya, menjaga tata susila dalam pergaulan, termasuk dalam media sosial. Jangan membuka aurat dalam media sosial, contohnya Instagram ke macam apa-apa lah. Yang keempat, bercakap dengan perkataan yang baik, lemah lembut dan juga bersopan. Elakkan diri yang gambar bawah tu disentuh oleh orang bukan mahram. Jangan kita sengaja dekat dengan kawan kita lelaki, kita ataupun kalau yang perempuan, ataupun yang perempuan dekat dengan lelaki supaya orang sentuh kita, tak boleh. Yang kedua ialah elakkan daripada diri diraba. Yang ketiga, ditunjukkan gambar yang tidak baik. Kita elakkan diri. Contohnya ada kawan kita tunjuk gambar, kita pun lari jauh-jauh. Cepat-cepat kita lari. Menutup aurat
Ni kita tahu belakalah menutup aurat ni bagaimana. Tetapi ada satu perkara yang saya nak tunjukkan yang baik di sini ialah tudung yang labuh. Begitu menutupi bahagian dada serta tidak jarang. Ada yang ini kena jaga-jaga. Nak tutup aurat ni, tutup aurat bagus, tapi jaga daripada kita memakai tudung. Walaupun tudung itu kita tahu tudung tu lah ada sebahagian tudung labuh, tapi masih lagi tak menepati syarat, tak boleh juga. Lengan baju panjang, baju yang labuh dan longgar, kain atau ataupun seluar yang dipakai perlu labuh hingga ke buku lali. Contohnya memakai kain sarung kaki, itu antara yang menyatakan bagaimanakah dipanggil sebagai menutup aurat. Menutup aurat ni kita tahu berlaku adalah kalau yang lelaki mana, yang perempuannya mana. Okey, keadaan aurat seorang perempuan ni adalah contoh. Contohnya ketika bersama-sama dengan wanita Islam bagaimana, ketika bersama dengan lelaki mahram macam semuanya adalah berbeza. Bagaimana pula ketika bersama dengan lelaki yang bukan mahram seluruh badan, semua tahu. Ketika bersama-sama dengan wanita Islam pun sama. Sama dengan lelaki yang bukan mahram. Bertaubat. Taubat ialah perbuatan. Dia adalah perbuatan, bukan perkataan. Perbuatan. Saya buat, iaitu kembali kepada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Itu yang dinamakan sebagai taubat. Bagaimana caranya? Menyesal kalau buat dosa, berhenti jangan buat dosa, berazam tak buat dosa lagi. Kalau melibatkan manusia, contoh kawan kita mengumpat, maka minta maaf daripadanya. Okey. Pengajaran ayat. Pertama, kita hendaklah menunduk pandangan. Jangan tengok benda haram. Yang kedua, hendaklah memelihara kehormatan diri. Yang ketiga, hendaklah pakai menutup aurat. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa bertaubat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Rasulullah SAW bersabda bersama ilmu, bermaksud berilah jaminan kepadaku dengan 6 perkara nescaya aku jamin kepadamu akan syurga. Pertama, berkata benar. Nabi jamin kalau kamu boleh buat 6 perkara ini, maka insya-Allah akan dijamin syurga insya-Allah. Yang kedua, tunaikanlah janji, sempurnakanlah amanah, peliharalah kemaluanmu, maksudnya kehormatanmu, jaga. Yang keempat, yang kelima, tahanlah pandanganmu, tunduk pandangan. Yang keenam, tahanlah kedua tanganmu daripada melakukan kejahatan. Jangan duk suka-suka tangan tu pergi rabau ni, tak nak dia tu. Okay. Ini adalah latihan yang perlu dibuat oleh pelajar. Latihan, iaitu penilaian yang saya minta pada pelajar supaya melaksanakan latihan, iaitu pada nombor yang ketiga, menjelaskan perintah Allah yang terkandung dalam ayat surah Al-31 surah An-Nur tamam. Yang kedua, yang keempat tu terangkan 2 pengajaran ayat. Ini pun kena buat juga. Yang ketiga ialah fenomena swafoto. Swafoto ni apa dia? Swafoto ni adalah selfie. Semakin menular dalam kalangan remaja. Mereka seringkali memuat naik ke laman sosial gambar-gambar yang tidak menutup aurat. Jadi itu ialah punya stimulusnya. Kenyataan bagi pelajar ambil faham dahulu apa sebenarnya berlaku di luar. Maka soalannya, kemukakan pendapat anda untuk menangani isu ini daripada terus berluasan. Jadi Ustaz rasa cukup dulu, lebih 4 minit Ustaz mengajar ni. Patutnya bukannya 14 minit tapi 10 minit saja. Tapi ini adalah antara isu penting. Ustaz harap semua pelajar dapat mengambil iktibar dan membuat kesimpulan dalam diri, apa yang perlu aku buat selepas ini. Jadi cukup dulu untuk pagi ini. InsyaAllah Ustaz harap minggu depan kita akan bertemu lagi dalam tajuk-tajuk seterusnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.